Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang, masih lagi diberi nikmat kesihatan dan dapat lagi kita bersama-sama meneruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin. Pada kali ini kita akan kongsikan berkaitan dengan pelajaran yang ke-8, subjek Usuluddin bab tafsir bagi tingkatan 5, yang mana tajuknya adalah Al-Qissatul Ula Musa wal Khidir, iaitu kisah yang pertama, kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, iaitu berkaitan dengan ayat 60 hingga 70 dalam surah Al-Kahfi. Okay, dan untuk meneruskan perbincangan ni, kita sama-sama bacakan ayat yang menjadi perbincangan untuk kita pada kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, dan aku berjalan terus bertahun-tahun. Falamma balagha majma'a bainihima nathiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan dua laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu menggelunsur menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa kepada temannya, bawalah makanan tengah hari kita, sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Temannya berkata, tahukah apa yang telah berlaku ketika kita berehat di batu besar itu? Sebenarnya aku lupa akan hal ikan itu, dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa itu daripada menyebutkan halnya kepada kamu, melainkan kerana syaitan. Dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Lalu mereka dapati seorang daripada hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepada rahmat dari kami, dan kami telah mengajarkannya sejenis ilmu dari sisi kami. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Nabi Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu
ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dan ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar ketika bersama-samaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara-perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Ia menjawab, sekiranya engkau mengikutku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku yang menceritakannya kepadamu. Sadaqallahul Azim. Okay, dan sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkaitan dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, kita akan tengok dulu berkaitan dengan ma'anil kalimat daripada ayat yang kita bacakan tadi. Okay, ma'anil kalimat al-mukhtarah, ma'anil kalimat ataupun perkataan-perkataan yang terpilih. Okay, yang pertama, hukuba zamnan tawila, iaitu tempoh masa yang panjang. Yang kedua, jawaza faraqa, iaitu berjalan lebih jauh. Khubran ilman, iaitu berita atau catatan. Yang keempat, nasaban ta'aban, rasa letih. Kemudian ablagha asila, sampai ataupun jumpa. Dan yang terakhir, saraba tariqan, iaitu perjalanan. Okey. Dan seterusnya kita lihat pula syarahul ayat ijmalan, huraian ayat secara umum. Okey. Kita tengok berkaitan dengan huraian ayat 60 hingga ayat yang ke-65 dalam surah Al-Kahfi ini. Yang mana yang kelompok ayat ni adalah dia nak menceritakan berkaitan dengan rihlatu fi talabul ilmi, iaitu sebuah perjalanan dalam menuntut ilmu. Ibtada'at hazihil ayat bi zikri rihlatu fi talabul ilmi syarikuha Musa bin Imran wa khadimuhu Yusha' bin Nun limuqabalatu alimun ismuhu Khidir indal multaqal bahraini fawajadahu abdan salihan aliman allamahu Allah min ladunhu aliman azizan. Okey. Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulakan dengan menyebut tentang sebuah perjalanan pencarian ilmu yang dilakukan oleh Nabi Musa bin Imran dan wa khadimuhu, iaitu pembantunya ataupun sahabatnya ataupun murid dia yang bernama Yusha' bin Nun, limuqabalatu alimun, untuk keluar mencari ilmu dengan seorang hamba Allah, dengan seorang yang bernama Khidir. Di mana dia nak cari itu? Di tempat pertemuan dua laut. Okey. Di pertemuan dua laut. Fawajadahu abdan salihan aliman allamahullah min ladunhu ilman azizan. Dan kedua-duanya ini, iaitu Nabi Musa dan Yusha' bin Nun ni adalah
orang-orang yang telah Allah berikan ilmu pengetahuan kepada mereka. Okey, dan kita tengok satu-satu berkaitan dengan ayat ni. Okey, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini ni au amdiya huquba. Wa iz qala la Musa li fatahu, dan Nabi Musa berkata kepada muridnya, okey, murid dia ataupun teman dia, Yusha' bin Nun ni, dia kata la abrahu hatta, aku tidak akan berhenti berjalan, la abrahu, aku tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahraini, sehingga kita sampai kepada pertemuan dua laut. Okey. Okey, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi Musa, engkau pergilah cari ilmu dengan Khidir, yang mana tempat nak carinya itu di tempat pertemuan dua laut. Okey, majma'a bahraini. Okey, majma'a bahraini ni ada berbagai-bagai pendapat berkaitan dengan di mana tempat majma'a bahraini ni, pertemuan dua laut ni. Okey, kita tengok daripada Qatadah. Okey, kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah berkata kedua laut itu, pertemuan dua laut tu mesti ada dua laut kan. Kedua laut itu adalah berkaitan dengan laut Parsi yang dekat dengan Masyrik. Dan ada pendapat yang lain, laut itu adalah laut Rum yang berdekatan dengan Maghribi. Kemudian ada pendapat lagi kata laut itu terletak di Tanjah, iaitu di hujung negeri Morocco. Dan ada juga pendapat yang kata laut tersebut yang disebutkan dalam ayat ni berada di sekitar Palestin. Kemudian ada juga yang kata pertemuan dua laut itu adalah satu simbolik kepada pertemuan dua alam, iaitu alam Nabi Musa dan alam Nabi Khidir, yang mana kedua-dua alam itu adalah berbeza. Okey. Dan kita akan tengoklah apa perbezaan antara Nabi Musa, alam Nabi Musa dan alam Nabi Khidir ni, mungkin pada video yang akan datang. Okey, kemudian au amdiya huquba, walaupun aku akan berjalan sehingga bertahun-tahun, sehingga aku jumpa dengan Khidir tadi tu. Dan perkataan huquba kat sini ada yang berpendapat huquba tu bermaksud jarak perjalanan ataupun tempoh perjalanan selama setahun. Dan ada juga pendapat yang mengatakan huquba itu bermaksud 80 tahun. Okey, kemudian kita tengok ayat yang lain. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattakhaza sabilahu fil bahri saraba. Dan apabila mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu pun melompat mengambil jalannya ke laut. Okey, kat sini bila Nabi Musa dengan Yusha' tadi ni berjalan untuk pergi mencari Nabi Khidir ni, dalam perjalanan mereka tu sebenarnya mereka telah sampai di pertemuan dua laut itu. Okey, sebab Allah pesan bawalah bekal ataupun dalam bentuk ikan. Kemudian apabila ikan itu hilang daripada kamu, maka di situlah tempat kamu akan bertemu dengan Khidir. Di situlah tempat pertemuan dua laut. Okey. Kemudian bila dia orang sampai, maka bila Nabi Musa dan Yusha' ini sampai ke satu tempat, dia orang pun merasa letih dan dia orang berehat. Dan kedua-duanya lalai ataupun tak perasan tentang ikan mereka tu. Okey, lalu ikan itu pun melompat mengambil jalannya ke laut. Ikan yang tadi dah menjadi biasanya orang bawa bekal ni jarang bawa ikan yang hidup-hidup kan. Mesti ikan tu dah dimasak ataupun ikan tu yang telah mati, maka Allah hidupkan semula ikan tadi tu, kemudian ikan tu
melompat daripada bekas yang bekas tu katanya dipegang oleh Yusha dan apa? Maka ikan tu pun lompat dia pergi terjun ke dalam laut. Okey. Pada masa tu Nabi Yusha ni dia tengok benda tu terjadi. Okey, tapi dia lupa nak bagi tahu kepada Nabi Musa. Okey, kemudian falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina haza nasaba. Okey, ayat yang ke-62 Maka tak kala mereka berjalan lebih jauh, maka berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita ni telah merasa letih kerana perjalanan kita ini. Maka bila Nabi Yusha tadi lupa nak ceritakan berkaitan dengan hal ikan yang melompat sendiri tu, ikan yang di dalam bungkusan bekalan tu lompat sendiri masuk ke dalam air, Nabi Yusha lupa nak cerita kepada Nabi Musa. Okay. Diorang pun teruskan perjalanan. Sampailah sehingga kedua-duanya merasa letih. Lepas tu Nabi Musa kata, keluarkanlah ikan tadi, sesungguhnya kita ni telah melalui perjalanan yang jauh dan sudah tentunya berasa lapar. Okey. Kemudian tengok ayat 63. Qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Okey, muridnya menjawab, tahukah kamu tak terkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuatkan aku lupa untuk menceritakannya kecuali syaitan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Okey. Bila Nabi Musa minta bekalan makanan tadi, barulah Nabi Yusha ingat bahawasanya, dia kata aku lupa nak ceritakan kepada kamu berkaitan dengan ikan itu masa kita berhenti rehat yang sebelum ni. Kalau dalam perjalanan kita ni, macam contoh sekarang, kita dalam satu perjalanan bermusafir, kita dah berhenti dekat RNR yang sebelum ni. Kemudian kita teruskan perjalanan lagi sampai ke RNR seterusnya, kita berhenti lagi. Pada RNR yang seterusnya tu, barulah Nabi Yusha ni dia ingat. Yang sebelum tadi, tempat yang RNR sebelum ni, ada terjadi perkara yang sangat aneh apabila ikan yang menjadi bekalan mereka tu melompat dan masuk ke dalam air. Allah hidupkan ikan tersebut. Okey, pada masa tu bila Nabi Musa ni minta, bila dah sambung perjalanan, berhenti lagi nak hilangkan letih, nak makan, lapar, maka barulah dia teringat, sebenarnya dekat tempat yang tadi tu aku melihat sesuatu yang aneh tentang ikan yang menjadi ikan bekal kita tadi tu telah lompat dengan sendiri. Hidup. Ikan tu dihidupkan, kemudian dia lompat dengan sendiri dan masuk ke dalam air. Okey, dan aku minta maaf lah. Tiada apa yang membuatkan aku lupa kecuali ini adalah perbuatan syaitan yang membuatkan aku lupa nak ceritakan kepada kamu. Okey, kemudian dia kata, okey. Wattakhaza sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan itu pun telah lompat dan menuju ke dalam laut dengan cara yang paling aneh. Okay. Dia pun ceritalah macam mana ikan tu boleh berjalan, bla bla bla. Dia cerita semua kepada Nabi Musa. Lalu, okay, kita tengok. Qala zalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Okay, ayat yang ke 64. Lalu Nabi Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Nabi Musa kata, ya ke tempat tu ke yang ikan tu melompat masuk ke dalam air? Kalau macam tu, itulah tempat yang kita cari. Jom kita patah balik.
So dia orang pun U-turn dan pergi semula ikut jejak langkah mereka. Mungkin pada masa tu tempat yang Nabi Musa dan Nabi Yusha ni berjalan ada kesan tapak kaki. Okey, sebab nak cari dua pertemuan dua laut, kemungkinan jalan yang mereka lalui itu adalah di tepi pantai. Maka bila berjalan tu adalah kesan tapak kaki. So mereka pun menjejaki kesan tapak kaki mereka tadi, sehinggalah Nabi Musa dan Nabi Yusha ni sampai ke tempat yang dia berhenti mula-mula tadi. Okey. Seterusnya, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Okay, ayat yang ke-65. Lalu mereka pun bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan telah kami ajarkan ilmu dari sisi kami. Okay, bila dia orang sampai balik ke RNR yang pertama tadi, ke tempat yang dia orang berhenti rehat yang mula-mula tadi tu, maka dekat situ Nabi Musa pun bertemulah. Nabi Musa dan Nabi Yusha ni pun bertemulah dengan Nabi Khidir yang Allah kata, okay, hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami telah ajarkan ilmu dari sisi kami. Okay, dia pun jumpalah dengan Nabi Khidir yang Allah kata hebat ilmunya kepada Nabi Musa. Okay, itu berkaitan dengan 5 ayat yang pertama. Okay, kita pindah kepada 5 ayat yang kedua. Okey. Dalam kelompok 5 ayat yang kedua ni adalah menerangkan berkaitan dengan musahabatu Musa wal Khidir, iaitu pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Macam apa yang berlaku. Wa astazana Musa al-Khidir fi musahibatihi li talabil ilmi. Fa'azzana Khidir li Musa ala an yusbiru ala kullu ma syahadahu mimma yunkirahu wa adamus su'al anhu hatta yubayyinu lahul asrar wara'a dhalika min af'alil warbiyah. Iaitu pada pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir tu, Nabi Musa telah meminta izin untuk menemani Nabi Khidir, kemudian menjadi murid kepada Nabi Khidir untuk menimba ilmu dengan Nabi Khidir. Okay, Nabi Musa pun minta izin. Dia kata aku nak menuntut ilmu dengan kamu. Kemudian Nabi Khidir pun fa'azzana Khidir li Musa, mengizinkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu dengannya ataupun untuk menemani dia dengan syarat dan menasihatkan supaya Nabi Musa bersabar dengan apa yang akan berlaku nanti, apa yang akan dilihat oleh Nabi Musa nanti, dan tidak bertanya tentang perkara tersebut sehinggalah Nabi Khidir sendiri yang menceritakan rahsia di sebalik tindakan-tindakan dia nanti. Okay, Nabi Khidir kata, okey boleh, tak ada masalah kau nak jadi itu, tapi jangan tanya apa yang aku buat sehingga aku sendiri yang ceritakan hakikatnya kepada kamu. Okay, kita tengok ayatnya satu persatu. Okay, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Okay, ayat yang ke-66. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutmu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar ada antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kamu. Okay, bila Nabi Musa berjaya menemui Nabi Khidir, okay, dalam 5 ayat yang tadi tu berkaitan dengan perjalanan dia mencari orang untuk menuntut ilmu, dan pada ayat yang 5 ayat yang ni Nabi Musa ni dah jumpa dah dengan Nabi Khidir, orang yang sepatutnya dia menuntut ilmu ni, yang Allah suruh ni. Okay, kemudian dia pun tanyalah Nabi Khidir. Nabi Musa kata, bolehkah aku menemanimu, bolehkah aku mengikutmu supaya kamu boleh ajar kepada aku tentang ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kamu, Nabi Musa kata. Kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ayat yang ke-67,
Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bila bersama-samaku. Nabi Khidir kata, Nabi Khidir kata, Nabi Khidir kata kamu tidak akan bersabar kalau kamu bersama-sama dengan aku nanti. Kemudian dia sambung, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ayat yang ke 67. Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama denganku. Ayat 68, wa kaifa tasbiru ala ma tuhit bihi khubra. 68, dan bagaimana kamu akan sabar atas sesuatu yang belum kamu mempunyai pengetahuan yang cukup tentangnya. Nabi Khidir tanya, macam mana kamu nak, kalau kamu ikut aku, macam mana kamu nak sabar dengan sesuatu yang kamu tidak tahu menahu sebelum ni tentang perkara-perkara tersebut. Kemudian Nabi Musa jawab, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, insya-Allah kamu akan mendapati aku seorang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Ni Nabi Musa pun kata, dia kata insya-Allah aku akan menjadi seorang yang sabar, menjadi seorang yang sabar, dan aku tak akan ingkar pun segala yang kamu perintahkan. Pada masa ni. Kemudian ayat yang ke-70, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Dan dia berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri yang menerangkannya kepada kamu. Nabi Khidir pun kata, tak apalah, aku pegang kepada perkataan insya-Allah kamu tu. Aku pegang dengan dengan izin Allah kamu akan bersabar dan kamu tak akan komplain apa-apa pun nanti. Dan janganlah, aku nak ingatkan sekali lagi, Nabi Khidir kata, janganlah kamu bertanya apa-apa pun berkaitan dengan apa-apa pun yang akan berlaku nanti. Sehingga kan aku sendiri yang menerangkannya kepada kamu. Untuk yang lebih lanjut berkaitan dengan apa yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir lepas ni, macam mana cara dia orang, reaksi Nabi Musa semasa mengikuti Nabi Khidir ni, kita akan buat dalam, kita tunggu tajuk yang seterusnya lah. Berkaitan, ada lagi kisah yang kedua berkaitan Nabi Musa dan Nabi Khidir ni yang kita akan terangkan nanti. Dan daripada ayat yang kita bacakan tadi tu, nak cakapnya masih yang 10 ayat tadi, 5 ayat yang pertama berkaitan dengan sebuah perjalanan dalam menuntut ilmu, dan 5 ayat yang ni adalah berkaitan dengan satu adab, berkaitan dengan adab seorang pelajar dengan seorang guru. Dan untuk yang seterusnya kita tengok pengajaran daripada 10 ayat ni. Ma yustafadu minal ayat, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ni adalah, yang pertama, si'atu ilmullah wa azimatu qudratuhu. Iaitu hebatnya ilmu Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang ayat yang kita bacakan tadi tu, kita tahulah Allah mencaturkan satu perjalanan di antara Nabi Musa dan Nabi Yusha untuk pergi berjalan mencari seseorang untuk menimba ilmu. Kemudian yang kedua, pengajaran daripada ayat-ayat tadi adalah al-adabul hasanah bainat talib wal muallim, iaitu adab yang baik di antara pelajar dan guru. Contoh yang dia bagi kat sini, bila jumpa nak jadikan seseorang itu guru, tanya dulu. Bukan tanya dulu dia. Nabi Musa kan tanya pada Nabi Khidir, boleh ke aku ni ikut kamu? Kemudian boleh ke
aku belajar sesuatu yang Allah ajar kepada kamu dan kamu ajar kepada aku. Okay. Kemudian ada ada lagi berkaitan dengan kalau Nabi Khidir kata kalau kamu nak belajar dengan aku boleh, tapi jangan tanya apa-apa pun yang aku buat lepas ni. Maksudnya kita ni jangan terlalu melawan guru. Kita tak okey. Kalau kita asyik melawan guru je, maksudnya ilmu yang kita dapat tu sia-sialah. Bukan ilmu yang kita dapat, maka tak dapat ilmu lah. Kita nak berguru dengan dia. Guru cakap apa kita lawan. Guru cakap apa kita lawan. Lastnya kita tak dapat apa-apa. Kosong je. Okay, kemudian yang ketiga, ar-ruju'u ila as-shawab khairu min at-tamadi 'ala al-khata', iaitu kembali kepada kebenaran lebih baik daripada melakukan kesalahan. Okey. Yang keempat, istihbabur rafqati fi safar. Okey, perlunya ada teman semasa dalam perjalanan. Sebab itulah Nabi Musa, walaupun dia seorang Nabi dan Rasul, dia juga ajak teman dalam perjalanan. Macam tadilah, kalau kata tak adanya Nabi Yusha tadi tu, mungkin Nabi Musa tak tahu kat mana pun pertemuan dua laut tu. Sebab mungkin dia dalam keadaan yang letih, beristirahat, tiba-tiba ikan tu tadi lompat dan tak ada siapa yang bagi tahu kat dia. Mungkin dia tak akan jumpa selama-lamanya dengan Nabi Khidir. Tapi bila ada teman, maka teman kita tu bila kita ada teman dalam perjalanan, maka teman kita boleh bantu kita. Contohnya kalau macam sekarang ni, ada kawan, boleh kawan tolong tengokkan GPS ke apa ke, kalau satu tempat yang tak tahu, boleh buat teman untuk hilangkan rasa mengantuk ke masa bawa kereta. Okey, kemudian yang berapa dah ni? 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima, hudusun nisyan lil insan muhimman kana salihan. Okey, sifat lupa itu berlaku kepada semua insan, tidak kira betapa baiknya dia. Okey. Dan Allah kata Nabi Yusha dan Nabi Musa ni adalah orang yang diberi ilmu pengetahuan dah kepada dia, tapi diberi lagi rasa lupa ataupun bukan rasa lupa ni kan. Maksudnya kelupaan ataupun tak ingat tu masih lagi ada kepada seseorang walaupun dia bertaraf Nabi. Okey. Kemudian yang ke-6, istihbabut talaba mazidun minal ilmi walau kana mar'u aliman. Dan keinginan untuk mendapatkan lebih banyak ilmu pengetahuan walaupun seseorang itu telah berilmu. Okey, ini yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Musa ni. Walaupun dia seorang Nabi dan dia seorang Rasul, tapi keinginan dia untuk belajar, keinginan dia untuk mencari ilmu, dan sekiranya kalau ada orang yang lebih baik, kalau kita pun kita rasa kita dah banyak ilmu, tapi yakinlah bahawa ilmu tu selagi kita gali, selagi banyak yang kita tak tahu, dan selagi itulah kita perlu untuk menuntut ilmu. Bagaimana Nabi Musa yang terjadi pada Nabi Musa. Dia seorang Nabi, dia seorang Rasul, dia dah banyak ilmu. Ilmunya direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila Allah kata ada lagi seorang yang kamu boleh timbul ilmu daripadanya, terus Nabi Musa pergi cari. Okay, dan saya rasa sekadar itu saja perkongsian untuk kali ini, dan kita insya-Allah akan bertemu lagi dalam kisah kedua berkaitan dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir ni. Kita sambung dalam pelajaran yang akan datang. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.